Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk hari ini kita nak meneliti kepada apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika lawatan beliau ke Jepun. Baru-baru ini beliau menyatakan dalam satu temu bual bersama dengan akhbar tempatan, menyatakan bahawa dasar pandang ke timur ataupun Look East Policy LEP ini perlu disertakan China di dalam timur itu. Jadi kita nak memahami, kalau sebelum ini kita menelitikan Jepun dan juga Korea Selatan sebagai penanda aras di dalam ataupun yang apa yang dimaksudkan dengan dasar pandang ke timur itu, terutama Jepun dalam kita melihat bukan sahaja dari segi teknologi, kemahirannya, termasuk juga dari segi culture, budaya, pengenalan seperti memakai name tag sewaktu bekerja, itu juga menjadi antara punca ataupun pelaksanaan dasar pandang ke timur. Bagaimana kita melihat tempoh waktu bekerja, tata cara bekerja, banyak sebenarnya, termasuklah usaha dalam kita melakukan silang budaya antara Jepun dan juga Malaysia. Tetapi kali ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat berkenaan dengan China. Mengapa China dan apa yang menarik China ini untuk kita Malaysia melihat dan menjadikan China sebagai sebahagian daripada timur itu. Jadi bersama dengan saya untuk mengulas dengan lebih lanjut, Profesor Madya Dr. Nur Rafidah Ismail, Pensyarah Kanan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, UUM. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan saya pada waktu ini. Pertama sekali, kalau kita telitikan, seperti saya katakan tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menjadikan China sebagai contoh model pembangunan ekonomi dalam dasar pandang ke timur. Mungkin dalam kita nak memulakan perbincangan ini, reaksi doktor berkenaan dengan pandangan Perdana Menteri berhubung perkara ini. Adakah wajar untuk Malaysia meluaskan skop timur itu, tambah ataupun memasukkan China di dalam skop timur itu, doktor? Baik, terima kasih Haris di atas soalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan dasar pandang ke timur ataupun Look East Policy LEP kan. Jadi bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi satu nafas baru kepada dasar pandang ke timur ni yang diwujudkan, yang timbul pada sekitar tahun 1982, lebih kurang 4 dekad yang lalu, 41 tahun yang lalu. Dan saya melihat ia merupakan satu nafas baru kepada polisi ini, dan ia juga merupakan satu suntikan memberi value added ataupun nilai tambah kepada dasar tersebut dengan membawa masuk satu aktor yang besar di Asia, gergasi yang besar di Asia. Dan kita juga boleh melihat bahawa dengan China diklasifikasikan sebagai salah satu aktor atau player di dalam dasar pandang ke timur ini, ia merupakan satu pengiktirafan kepada negara tersebut, kepada China. Ya. Maknanya kita mengiktiraf akan kejayaan pembangunan ekonomi negara China itu. Dan satu lagi saya lihat dengan adanya China di dalam dasar pandang ke timur ini, saya rasa barangkali kita boleh memberi satu penjanamaan ataupun satu nama yang baru kepada dasar pandang ke timur ini. Dengan dasar pandang ke timur tahun 1982 itu, kita katakan dasar pandang ke timur 1.0, dan mungkin yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini boleh dikatakan sebagai dasar pandang ke timur 2.0, di mana kita melihat adanya sedikit kelainan kan, di dalam dasar berikut. Dan apapun kita lihat dasar pandang ke timur itu masih kekal relevan, malah terus melalui proses evolusi dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya dunia ekonomi dan politik antarabangsa hari ini. Ya, Haris.
Doktor, seperti doktor sebutkan, China itu peranannya besar di peringkat global dari segi bukan sahaja sebagai penggerak utama ekonomi dunia, malah apa sahaja yang berlaku di China itu tempiasnya banyak negara-negara akan mengalami tempias. Sebagai contoh kita lihat sewaktu COVID-19, COVID polisi yang ditetapkan oleh China yang begitu ketat sehingga menghalang pergerakan ataupun kemajuan ekonominya berkembang, memberi tempias yang besar kepada negara-negara serantau termasuklah Malaysia juga. Tetapi dalam konteks perbincangan kita ini, mengapa perlu China? Apa kelebihan dan juga mungkin dilihat sebagai kemajuan luar biasa yang dimiliki China untuk berserta di dalam konteks timur ini, Doktor? Baik. Pertamanya saya lihat kita katakan ia sebagai faktor China, right? Hubungan negara kita dengan China ni dah hampir mencecah 50 tahun kan, dan tahun hadapan 2024 kita akan we will celebrate the anniversary of the diplomatic relation between the two countries kan, meraihkan ulang tahun lah, umpamanya begitu, hubungan diplomatik di antara negara kita dengan negara China. Dan melalui pembacaan saya, hubungan di antara Malaysia dengan China ni semakin akrab, tetap akrab, tetap kukuh dan sentiasa berada di tahap yang baik. Itu komen-komen yang diberi oleh mereka yang terlibat secara langsung di dalam membentuk hubungan, baik hubungan ekonomi maupun politik di antara Malaysia dengan China. Dan kenapa China ya Haris? Kita tengok dari segi faktor ekonomi China lah, dan kebanyakan kita semua memaklum akan ekonomi China yang kita tahu merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia, China, dan malah ramalan-ramalan yang diunjurkan oleh Badan Dunia juga menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi China itu akan bergerak ke hadapan walaupun perlahan. Dan saya petik satu kenyataan yang dibuat oleh IMF baru-baru ini melihat kepada ramalan pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan juga pada tahun ini, tahun 2023. Yang terkini IMF menyatakan unjuran pertumbuhan KDNK China yang terkini ialah 5.4%. Ia satu peningkatan daripada ramalan yang sebelumnya, iaitu ekonomi China adalah sekitar 5% dari segi unjuran pertumbuhan KDNK. Jadi ia ada peningkatan walaupun tidak banyak, menunjukkan bahawa ekonomi China itu bergerak di atas landasan yang agak mantap. Dan satu lagi kita tengok dari segi ramalan unjuran pertumbuhan ekonomi negara China pada tahun hadapan. Agak berkurangan dari segi angkanya, tetapi masih lagi mengekalkan 4%. IMF membuat ramalan bahawa unjuran pertumbuhan ekonomi China pada tahun hadapan akan berada di sekitar 4.6%, berbanding dengan ramalan sebelum ini iaitu sekitar 4.2%. Ini menandakan bahawa satu ramalan daripada pertumbuhan antarabangsa, iaitu tabung kewangan antarabangsa ke atas economic health, keadaan ekonomi negara China itu. Dan saya kira wajar kita lihat kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pentadbirannya mengambil kira China di dalam dasar pandang ke timur, kerana ia membawa economic wealth, economic benefit tremendously kepada negara kita. We hope that, but what we do at the moment, we based on the we can say sebagai kita boleh katakan sebagai satu ramalan yang sahih, daripada satu pertumbuhan antarabangsa iaitu tabung kewangan antarabangsa. Dan satu lagi yang kita boleh lihat adalah dari segi hubungan ekonomi di antara negara kita dengan China yang sentiasa kukuh dikatakan, dan aktiviti perdagangan di antara kedua-dua negara sangat aktif, dan memang statistik menunjukkan bahawa peningkatan dari segi keuntungan perdagangan di antara kedua-dua itu mencecah lebih daripada 200 bilion Amerika dolar.
itu merupakan satu kejayaan yang besar kerana pertama kali kita mencatat keuntungan perdagangan kedua-dua pihak pada tahun lepas kan. Jadi keuntungan perdagangan itu melebihi 200 bilion Amerika Syarikat dan dikatakan juga setiap tahun keuntungan perdagangan di antara kedua-dua negara itu meningkat sekitar 15.6%. Jadi ini merupakan satu daya tarikan yang tak boleh kita I mean kesampingkan. I mean we cannot neglect, right? Kita patut mencari peluang kan apa yang ada pada China untuk kita bantu meneruskan kemantapan ekonomi negara kita. Ya, dan juga dari segi pelaburan hari satu lagi. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ditemu bual di United States dan ditanya kenapa Malaysia condong atau cenderung kepada China kan, hanya satu perkataan yang dijawab oleh Perdana Menteri kita iaitu pelaburan kan? Dan kita lihat ada usaha dijalankan oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lawatan yang diadakan ke China dan berjaya mendapat komitmen daripada syarikat-syarikat di China yang akan melabur di Malaysia sekitar 170 bilion dolar Amerika. Bukan 170 bilion ringgit. Walau bagaimanapun adalah isu-isu dia kan dan kita nampaklah pelaburan tu sedang saya rasa dilakukan dalam bulan Ogos baru-baru ni kan sekitar 3 bilion pelaburan daripada China telah masuk ke Malaysia. Satu indikator bahawa komitmen itu sedang dilaksanakan oleh negara China ke atas negara kita lah. Ya, okey. Ya, Dr. Nurafida, kalau kita telitikan, adakah itu indikator-indikator yang disebutkan itu tadi memberi gambaran bahawa ekonomi China ini akan mendominasi dunia? Adakah itu yang boleh kita jangkakan apabila tahun hadapan ada beberapa data dan juga unjuran-unjuran yang dibuat oleh Badan Dunia juga menyatakan bahawa berkemungkinan Amerika Syarikat akan berdepan dengan kemelesetan? Adakah ini memberi gambaran bahawa ekonomi China akan mendominasi dunia, Doktor? Right. Ya, wajar Haris kalau kita tengok pada data-data yang disediakan oleh organisasi antarabangsa kan kita akan melihat ekonomi China itu akan bergerak maju ke depan kan walaupun dalam kadar perlahan, dan kalau kita bandingkan dengan unjuran pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat, ianya tidaklah seperti yang kita lihat unjuran yang ramalan yang dilakukan oleh IMF terhadap China. Jadi saya yakin bahawa China akan terus ke hadapan, right? Walaupun dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang kurang kondusif, kan? China akan mampu meneruskan objektifnya ya untuk menguasai ekonomi dunia. Dan satu lagi yang menarik dari pembacaan saya adalah apabila China ya syarikat-syarikat di negara China mula memindahkan lokasi pengeluaran barangan mereka daripada China ke lokasi-lokasi negara lain seperti di Asia Tenggara, di Latin Amerika dan juga Afrika Utara. Dan tujuannya adalah untuk China meningkatkan kapasitinya sebagai pengeksport terbesar di dunia. Jadi kita perlu mengambil peluang dengan langkah yang diambil oleh syarikat-syarikat multinational China yang cuba untuk melebar luaskan mempelbagaikan lokasi pengeluaran mereka dan tidak terhad kepada negara China saja. Walau bagaimanapun Haris ya, kita melihat usaha yang dilakukan oleh syarikat-syarikat multinational China ini ada kesan sampingannya, kesan jangka panjang dan juga kesan jangka pendek. Kalau kita lihat dari segi kesan jangka pendeknya, ya pengeksportan barangan negara China itu terus berkembang walaupun dari segi persentajnya agak menurun. Kan? Jadi
makna kata China terus kekal sebagai pengeksport terbesar di dunia, dan dalam jangka masa yang panjang kita akan melihat syarikat multinasional China ini mampu mengurangkan kos dan juga risiko dari segi supply chain apabila syarikat-syarikat ini mempelbagaikan destinasi tempat ataupun tempat pengeluaran barangan mereka. Jadi saya yakin dengan usaha yang dibuat oleh syarikat tersebut, China akan terus menuju ke arah ke arah sebuah ekonomi yang akan mendominasi ekonomi dunia. Ya. Doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada beberapa lagi tumpuan, termasuklah melihat kepada apa yang harus kita manfaatkan dari China, melihat kepada sebagai contoh pemindahan teknologi, pakar dan sebagainya. Itu yang akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Baik, bertemu kembali. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet adalah Profesor Madya Dr. Nur Rafida Ismail, pensyarah kanan pengajian antarabangsa UUM. Kami membual ataupun berbual berkenaan dengan dari segi melihat China sebagai sebahagian daripada timur seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam temu bual di Jepun baru-baru ini. Doktor, kalau kita nak melihat apa yang boleh kita manfaatkan daripada China ini, ataupun kalau kita nak melihat dari segi hubungan, pertama sekali hubunganlah terlebih dahulu, kerana timur ini dominannya adalah Jepun dan juga Korea Selatan. Adakah Jepun dan juga Korea Selatan ini boleh menerima apabila PM membuat keputusan sebegini dari segi pandangan peribadilah, melihat kepada geopolitik pula, Doktor? Ya, baik. Ya, bila kita lihat Jepun dan Korea dan pandangan mereka terhadap bukan tindakan, keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, pandangan Perdana Menteri kita dengan mengklasifikasikan China sebagai salah satu negara di dalam dasar Telaga Timur. Saya rasa Jepun dan juga Korea akan bersifat terbuka dalam hal ini, kerana kalau kita tengok Perdana Menteri dan juga pentadbirannya telah sama-sama merancangkan hubungan itu bukan saja dengan hubungan di antara Malaysia dengan China, hubungan di antara Malaysia dengan Jepun dan juga hubungan di antara Malaysia dengan Korea. Jadi hubungan Malaysia dengan ketiga-tiga negara di Timur Asia ni, kan, Asia Timur ni, kan, nampaknya bergerak pada masa yang sama, serentak, right? Dan Perdana Menteri kita turut memperkukuhkan dan memperkemaskan hubungan dengan Jepun. Kita melihat beliau bertemu dengan Perdana Menteri Jepun dan juga adanya lawatan daripada Menteri Luar Korea Selatan ke Malaysia, kan, baru-baru ini. Jadi merujuk kepada Jepun tu, right? Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat kenyataan bahawa satu kenyataan yang sangat signifikan, iaitu Jepun merupakan a very important strategic partner, will continue to be a very important strategic partner, iaitu rakan kongsi strategik yang sangat penting. Dan malah di dalam pertemuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Jepun, satu pengumuman telah dibuat, iaitu hubungan Malaysia dan Jepun dipertingkatkan kepada satu hubungan yang dikenali sebagai perkongsian strategik komprehensif yang menekankan kerjasama kepada 5 aspek, 5 bahagian ataupun 5 bidang. Dan antara 5 bidang tersebut adalah kerjasama keamanan dan keselamatan, kerjasama dari segi sains, teknologi, kemudian kerjasama di antara people to people, public, diplomasi, dengan adanya bahkan diadakan, kalau tak silap saya, penubuhan cawangan di Universiti Jepun di Malaysia, kemudian kerjasama serantau. Jadi kita faham bahawa hubungan di antara Jepun dan Malaysia telah upgrade, dipertingkatkan kepada satu peringkat yang menjurus kepada perlunya hubungan-hubungan
lain di antara kedua-dua negara ini diperpanjangkan, diperhebatkan lagi. Ya, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memberi harapan bahawa hubungan di antara Malaysia dengan Jepun ini diperluaskan lagi di dalam konteks dasar pandang pertemuan ini. Makna kata kita terus berkongsi dari segi pertukaran budaya, contohnya dari segi etika kerja seperti yang Haris nyatakan tadi, ya, dan juga dari segi teknologi, transfer pemindahan teknologi, dan yang paling penting adalah peningkatan pelaporan. Dan kita tahu bahawa Malaysia merupakan Jepun merupakan sumber utama pelaburan dari segi teknologi pembuatan di Malaysia. Jadi pelaburan itu adalah penting. Kenapa pentingnya pelaburan ni? It is because we will have more employment in the country through the investment. So kita sangat perlukan pelaburan bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan Korea Selatan pula, Haris, ya. Dari segi Korea Selatan, seperti yang saya katakan tadi, memang pemantapan hubungan tu dilakukan serentak dengan pemantapan hubungan Malaysia dan China, pemantapan hubungan Malaysia dengan Jepun. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Korea Selatan ini merupakan rakan dagang ke-8 Malaysia, ya, rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia, dan merupakan pelabur asing ke-7 terbesar di Malaysia. Kedudukan Korea di dalam ekonomi negara kita, dan kerjasama di dalam pelbagai bidang telah dilaksanakan. Dan yang menarik perhatian adalah Korea Selatan terus memperkemaskan hubungan negara tersebut dengan negara-negara di ASEAN member state, negara-negara anggota ASEAN. Dan Korea Selatan telah memperkenalkan satu inisiatif pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengukuhkan hubungan di antara negaranya dan negara-negara di Asia Tenggara. Dan inisiatif tersebut dikenali sebagai the Korea ASEAN Solidarity Initiative, ataupun KOSI in a short form dalam bahasa kita adalah inisiatif perpaduan Korea ASEAN. Jadi kita melihat bahawa Perdana Menteri dan pentadbirannya tidak hanya memfokuskan kepada pemantapan hubungan di antara Malaysia dan China saja. Sebaliknya, Perdana Menteri juga berusaha memperhebatkan hubungan di antara negara kita dengan Jepun dan juga dengan Korea. Ya, jadi itu kesinambungan daripada dasar pandang pertemuan yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir sekitar tahun 1982. Ya. Doktor, kalau kita ada berbaki lebih kurang dalam 4 minit perbincangan kita ini, mungkin pandangan doktor melihat kepada apa peluang yang wajar untuk Malaysia teroka dalam kita nak memanfaatkan hubungan ataupun melihat China sebagai sebahagian daripada timur ini. Adakah dari segi pemindahan teknologi, pakarnya, kerana tadi kita banyak sebut perdagangan dan juga pelaburan, tetapi apa bentuk manfaat lain yang boleh kita teroka bersama dengan China ini, doktor? Ya, baik. Yang dilihat adalah dari segi advanced teknologi yang lebih canggih yang kita harapkan yang dapat kita pelajari daripada negara China ini. Contohnya dari segi teknologi penciptaan kereta api berkelajuan tinggi, ya, kemudian teknologi drone dan juga aero angkasa. Advanced teknologi yang kita harapkan daripada negara China, dan mungkin ada lagi bidang-bidang lain yang memerlukan kepakaran yang canggih, ya, yang kita dapat pelajari. Itu satu area ataupun bidang yang boleh kita pelopori hubungan kita dengan China. Dan sektor-sektor lain kita perlu teruskan juga lah, ya, Haris. Contohnya dari segi pendidikan tinggi dimantapkan di antara negara kita, pertukaran pelajar di antara Malaysia dengan China perlu dimantapkan, dan kita telah pun menyaksikan bahawa banyaklah pelajar-pelajar kita yang ke China, kan, untuk
belajar di sana, di Pusat Pengajian Tinggi di sana. Kemudian satu lagi adalah dari segi sumber manusia, tenaga sumber manusia. Apabila kita membawa masuk pelaburan daripada negara China, kita tidak boleh nafikan bahawa pelaburan tersebut perlu berperanan mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Dan itu yang disyaratkan oleh Perdana Menteri kita ketika lawatan beliau ke China. Kerana kita tahu bahawa pengalaman lepas kan, pelaburan Cina di Malaysia kebanyakannya menggunakan tenaga buruh daripada luar. Jadi harapan kita bila adanya pelaburan ni, sumber manusia di negara kita ini diguna ya oleh syarikat-syarikat multinasional China yang mengadakan pelaburan di dalam negara kita. Dan satu lagi adalah dari segi people to people contact ataupun public diplomasi, hubungan sosial di antara rakyat Malaysia dan juga rakyat daripada negara China. Itu perlu diperhebatkan lagi lah ya, dari segi pemahaman, pengenalan budaya di antara satu negara dengan negara yang lain. Ya, itu yang saya lihat dari segi peluang yang boleh kita perpanjangkan untuk kita perkembangkan di antara hubungan kita dengan negara China. Ya, Doktor, akhir sekali sudah tentu itu yang kita harapkan, maksudnya dimanfaatkan antara kedua-dua negara, iaitu antara Malaysia dan juga China pada masa sama ianya juga tidak menjejaskan hubungan dengan dua lagi negara yang sudah berada lama di dalam timur itu, iaitu Jepun dan juga Korea Selatan. Dan pada masa sama teknologi ini merentas negara sebenarnya, terutama dari segi pembangunan teknologi dan juga peluang-peluang ekonomi baharu yang boleh diteroka antara multilateral lah di antara negara-negara di timur itu. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Nur Rafidah Ismail, pensyarah kanan pengajar antarabangsa Universiti Utara Malaysia, berkongsi pandangan dan juga cetusan idea melihat menuju ke hadapan, terutama dalam kita meneliti apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung hasrat beliau untuk memasukkan China, iaitu untuk menjadikan China sebahagian daripada timur dan juga pembangunan secara keseluruhan dalam dasar pandang ke timur melihat kepada Jepun, Korea Selatan dan juga China terkini. Baik, sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.